We gonna ride, 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 ride. We gonna ride, 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 ride. We gonna ride, 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 ride. We gonna ride, 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 ride till we fall. We going no, 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 nowhere. But what they don't know, no, no, is we don't care. We gon' keep it on going till we can't go no more. We gotta ride, 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 ride till we fall. Yeah, when we hit the bottom, nothing gonna stop us. Heading to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, 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 but we won't change anything at all. Yeah, we gotta ride, 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 ride till we fall. They think we just jumped on, living at a mountain. Parents must be so proud, they know it all. They don't speak our language, they say we're too savage. Yeah, no, no, we don't give up anymore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lain macam semangat hari ni. Mentang-mentang lah hari ni hari Jumaat. Esok dah nak cuti kan. Boleh rehat-rehat kat rumah. Jadi kita kena semangat hari ni, hari terakhir bersekolah untuk minggu ni. Okey? Jadi pertama sekali cikgu nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya masuk awal. Dapat jam sekarang menunjukkan pukul 10.30 pagi dan dah ada 16 orang yang dah masuk. Memang bagus yang dah masuk ni, menepati waktu, menjaga masa, berdisiplin. Okay, siapa yang boleh buka kamera tu, silalah buka. Sebab cikgu pun nak tengok muka anak-anak murid ni. Ada yang muka tak mandi, ada yang muka dah mandi, muka sarapan, muka tak sarapan, tak apa, buka je. Kita semua sama nak belajar hari ni. Nak belajar. Wah, makin ramai dah buka. Ni kalau ramai buka ni, hujung kelas nanti kita tangkap satu gambar. Baru best kan? Okay, sementara menunggu kawan-kawan kita yang lain lah, macam biasalah 10.31 ni baru ada 16, biasanya 20 lebih kan. So jom kita, cikgu nak tunjuk sesuatu lah. Ya Jibrin, kenapa tu? Jom kita tengok tugasan yang cikgu dah bagi. Okay, minggu lepas cikgu ada bagi 2 tugasan, iaitu yang pertama latihan ketumpatan dan yang kedua pun latihan ketumpatan juga. Latihan yang pertama tu kamu kena snap muka surat 64 dan 65 dalam buku dan upload dalam Google Classroom dan turn in. Tugasan yang kedua kamu kena buat live worksheet dalam tu. Jadi dua-dua ni 15 orang sahaja. Saya dah buat. Yang dah buat, cikgu nak ucapkan, cikgu nak cakap bagus. Yang dah buat, cikgu dah bagi mata dekat kelas dojo. Cikgu dah bagi mata dah. Pagi tadi cikgu dah semak dah siapa yang buat. Dan cikgu dah bagi mata dah pun untuk yang buat tu. 15 orang yang buat ni untuk dua-dua. Ni. Dan ada lagi 21 orang yang belum buat. Cikgu tak nak lah panggil nama. Kan? Tak nak lah semak nama. Jadi siapa yang belum buat tu, lepas kelas, tengah hari nanti ke, petang ni ke, malam ni ke, esok ke, tolong siapkan dan turn in. Turn in tu penting. Lagi-lagi latihan pertama ni senang je. Kamu kena snap muka surat 64 dan 65 sahaja. Di mana dua-dua ni kamu dah buat pun dalam kelas minggu lepas. Betul tak? Betul. Dia tinggal nak turn in je. Senang je. Yang kedua ni kamu buat je lah. Tengok ni tugasan yang kedua. Cikgu bagi hari Selasa hari tu. Kelas tak segerak kan. Tengok Adam. Ramai dah buat tu, nampak dia turn in. Ada yang dapat 5 per 10, 3 10, 7 per 10, 10 per 10 pun ada. Aina Zahra, tinggi markah tu. Saya. Jadi 21. Saya dah. Jibrin 7. Tinggi juga. Tengok 21 orang yang belum buat ni. Dia tulis missing. Di manakah kerja kamu yang telah siap? Adakah kamu belum siap? Kan? Tengok Ryan tak hantar lagi. Iman Nasuha, Iman Nadia, Haikal. Banyak lagi lah kalau cikgu nak sebut kan.
Jadi tak apa, yang tak siap tak apa. Kita fikir nanti. Lepas kelas kita buat. Tengah hari nanti ke, petang nanti. Sekarang ni kita fokus nak belajar dulu. Kena Kita slow nak lah. slow. Okay, tak apa, tak apa. Buat macam mana? Itulah dia kerja yang cikgu dah bagi. So kalau semua siapkan, cikgu akan bagi mata dekat kelas dojo, bagi markah kat kelas dojo tu. Nampak? Ni kerja-kerja yang lain ada 16 orang yang dah buat, 20 orang. Tugasan paling ramai orang buat tugasan apa? Tugasan ni paling ramai orang buat, 22 orang yang hantar. Lagi 14 orang tak hantar. So, tolong hantar Boleh ke boleh? Boleh. Lepas kelas buat. Tak pandai kena buat latihan selalu baru pandai. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjuk lagi satu sebelum kita mula kelas. Kawan-kawan pun dah ramai masuk ni, 19 orang. Iaitu kelas dojo. Dapat tengok tak? Nampak tak? Nampak. Okay, jom kita tengok. Siapa yang dapat mata tertinggi? Cikgu akan bagi hadiah bulan 10 nanti. Bulan 10 nanti cikgu dah tak mengajar kamu. Cikgu akan bagi hadiah. Okay, markah tertinggi. Siapa yang nampak markah tertinggi? Adam Zikri. Adam Zikri. Ada lagi seorang sama mata dengan Adam Zikri. Siapa? Jibrin Anzi. Jibrin Anzi. Yes. Sangat bagus Jibrin dengan Adam ni dia tengah berlumba untuk mendapat tempat pertama dan mendapat hadiah yang dijanjikan oleh cikgu. Jangan risau, cikgu dekat Shopee kamu bagi alamat je, cikgu boleh hantar apa-apa hadiah pun untuk kamu. Yang lain pun tinggi, Aina Zara 16. Yang ada kosong ni cikgu tak tahulah. Ada Ashraf ni ke mana kawan-kawan sekalian? Ada Ashraf. Saya 11. 11 pun tinggi. Adina kena buat. 15. 15 pun tinggi. Buat latihan banyak-banyak, aktif, respon banyak-banyak. Cikgu bagilah mata. Ada Ashraf ni kat mana kawan-kawan? Tahu? Tak tahu. Tak tahu. Dia dah lama memang tak join kelas Kadang-kadang dia join. Okay, Afia Damia Batrisha ni baru tu. sama juga? Cikgu, Ya. saya internet slow. Internet slow tak apa. Buat macam mana kan? Alif Najmi mana? Ni pun kosong markah dia. Sama ada dia tak join kelas langsung, tak buat tugasan langsung. Najmi ada join. Haikal Ikhwan? Ada Haikal Ikhwan? Kemana kawan-kawan dia pergi? Dia ada join tak kelas sebelum ni? Tak. Tak ada join. Dia hilang. Muhammad Anik? Muhammad Anik? Muhammad Anik pun tak ada Ani ada Dania. dah ni. Tapi dia tak buat. Anik ada. Tapi tengok. Mata dia kosong. Dia tak buat tugasan langsung. Dan dia tak aktif dalam kelas lah maksudnya. So kita tak nak lah macam tu kan. Tengok kawan-kawan paling kurang ada satu Farid Syahmi. Nurdania Adriana. Memang dia tak ada langsung tak dapat dikesan ke macam mana? Kadang-kadang je datang. Kadang-kadang. Kadang-kadang dia paling tinggi. Nur Fisabilillah Husna sama juga. Jumpa kat sekolah je. Dekat PDPR langsung tak jumpa. Dia tak pernah masuk. Tak pernah masuk. Markah siapa Siang paling kita tinggi? tak tahu apa keadaan dia Risau juga. Ryan Adwan? Dia pun tak sama juga. Dia pun ada. Walaupun kadang-kadang dia main. Siang dia. Tak tahu apa cerita dia kat rumah kan. Okay, Tapi sekarang. salah ada keluar. Ya ke? Okay, tak apalah. Okay, sekarang ni cikgu nak mula dah pengajaran kita. Siapa yang dah bersedia dan bersemangat, raise hands. Ramai raise hand. Okay. Aisyah ada ke tak tu? Anik ada ke tak? Jibrin je nak dia slow kan? Okay, nampaknya semua bersemangat. Yang buka kamera ni bertambah-tambah semangat. Hai Mazrif Irfan, welcome. Yang buka kamera Aina Zahra, Muaz Muayyad. Dengan rambut dia yang terpacak-pacak tu, handsome. Okay, so boleh turun tangan semua.
Okay, Izhara, Aisyah yang buka kamera ni yang semangat lah belajar. Okay, so cikgu nak tunjuk satu video. Nak tengok ke tak? Okay. Siapa yang nak tengok? Tutup mic. Cikgu, Ya. cikgu tak ambil kehadiran lagi. Kehadiran cikgu ambil automatik. Cikgu pakai app. Nanti app tu habis kelas dia akan bagi kat cikgu siapa yang datang, siapa yang tak datang. So senang lah. Kehadiran cikgu dah ambil secara automatik melalui app. Nama app tu Meet Attendance. Kalau kamu nak tahu lah. Okay, video sekarang ni semua tutup mic dulu. Okay, cikgu akan tayangkan dan cikgu akan tanya soalan. Soalan dia ialah, apakah yang kamu faham daripada video tu? Okay, tutup mic dulu. Lepas video ni baru cikgu tanya. Jangan risau. Video ni saya dah pernah tengok dah. Dah tengok dah? Okay, tengok lagi sekali. Tutup mic. Dah, tengok mati. Mati dia terapung. Assalamualaikum Loh? teman-teman. Hari ini pertama kalinya Ricis mau nyobain swimming di Dead Sea atau Laut Mati di perbatasan Palestina dan Jordan. Oh my god, ya ampun, Laut Mati. Tapi jangan tanya Laut Mati siapa yang bunuh, karena bukan bapak saya ya. Ini adalah dari kerajaan di muka bumi. Mana? Ya, aku lupa bawa mermaid nih, tapi nggak apa-apa, cuma saya harus bawa mermaid. Cuma takutnya, karena kan di sini nggak ada kehidupan, nggak ada hewan yang hidup di laut mati karena airnya terlalu asin. Wah, alhamdulillah hari yang paling membahagiakan, berenang di laut mati. Ini kalau di Depok namanya tong sampah nih. Aku nggak sabar mau berenang. Halo om. Swimming, yeah. Aku akan nyoba kita beneran nyapung atau enggak, bakalan ngambang atau enggak, bakalan ada kepastian atau enggak. Wow. Wah, laut mati percobaan pertama. Teman-teman lihat Ricis di tengah-tengah laut mati yang notabene air asinnya 8-9 kali jauh lebih banyak dibandingkan laut-laut ada umumnya di seluruh dunia. Masya Allah. Dan ini airnya jauh lebih asin. Aku pengen coba ngapung tapi gak berani. Ke gue girang sendiri ya. Dan katanya di sini matanya jangan sampai nyelup ke air di sini karena kan tingkat. Okay, sekejap cikgu present lagi sekali. Sebab sangkut-sangkut kan tadi, betul tak? Betul. Betul. Video tu saya dah pernah tengok dah. Laut mati dia langsung tak tenggelam. Jom kita tengok. Dia yang pernah tengok kan? Garamnya jauh lebih tinggi, jadi takut kenapa-napa matanya. Tapi matanya kalau untuk melihat kamu ya nggak apa-apa. Ya. Udah semakin dalam, udah dalam. Nggak tahu di sini dia bisa ngapung atau belum, tapi kalau ke dalam kocak. Oke, kita coba ya. Percobaan pertama berenang di laut mati. Bismillah. Halo dari Cip, salam dari sini. Jangan berbagi sama Palestina. Ini beneran aku mau buktiin aku bisa ngapung di laut mati. Wow. Ngapung di laut mati. Lihat kaki aku bisa naik. Kaki aku bisa naik. Tuh lihat. Aku bisa atraksi. Dan di sini jangan takut mukanya nggak akan basah, nggak akan tenggelam. Ini buktinya mukaku nggak tenggelam. Kaki aku bisa naik-naik tuh.
kan bisa berenang. Jadi ternyata berpakaian rapi, berpakaian muslim, berpakaian syar'i bukan berarti membatasi kita untuk melakukan banyak hal. Contohnya aku pakai gamis masih bisa ngapung di laut mati. Wow. Airnya hangat. Sehangat kasih ibu kepada beta. Ini benar-benar pertama kali aku Okey, dah tengok video tadi. Dah. Jadi cikgu nak tanya soalan sebab ada yang pernah tengok kan tadi. Siapa yang pernah tengok tadi? Muaz. Muaz Okay, Muaz tengok bila tu? Hari tu. Sebab Lama saya belanja lauk mati. Lauk mati ni sebenarnya lauk dia langsung tak tenggelam. Dia timbul sebab garam dia tinggi. Betul. Cikgu nak tanya, siapa tahu kenapa dia dipanggil laut mati? Sebab tak ada kehidupan dalam tu. Pandai. Muaz dah belajar ke? Saya tengok dalam Google. Oh, betul. Laut mati, dia panggil laut mati kenapa? Bukan sebab ada orang bunuh dia, bukan. Sebab dalam laut tu tak ada ikan. Tak Dalam laut tu ikan. tak ada kehidupan. Betul Jibril. Dalam laut tu tak ada Tak ada kehidupan. Sebab kehidupan. apa? Sebab apa tak boleh hidup dalam tu? Sebab Sebab tak boleh dive. Tak boleh dive. Tak boleh dive. Jawapan dia sebab garam dia tinggi. Tak boleh Kandungan garam dalam laut dia tinggi. So macam ni ikan nak hidup. Terlalu garam bila tinggi dia akan keadaan yang tak terapung. sesuai. Mati. terapung. Nanti mati. Akan terapung. Kan? Laut mati ni dia lain daripada laut-laut yang lain. Laut mati ni kandungan garam dia tinggi dalam 8 hingga 9 kali ganda lagi tinggi daripada laut biasa. Sebab itulah dia ni. Cikgu nak tanya, kenapa dalam video tadi perempuan tu dia baring, dia terapung? Kenapa dia boleh terapung? Sebab kandungan garam dia tinggi. Sebab garam dia tinggi. Garam dia tinggi. Jadinya air laut merah tu lagi tumpat berbanding manusia. So air laut tu lagi tumpat. So bila lagi tumpat, manusia ni boleh terapung lah atas tu. Yang lagi tumpat ni dia akan ke bawah. Kan? Kita ada belajar sebelum ni. So itulah dia. Okay, sebelum cikgu mulakan dengan slide cikgu nak minta seorang bacakan doa boleh? Saya nak baca. Muaz nak baca doa. Okay, Muaz bacakan doa. Yang lain tanda tangan. Amin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih kepada Muaz Muayyad. Sebab bacaan doa dia semangat dan fasih, kita bagilah satu mata untuk Muaz Muayyad. Muaz Muayyad ada berapa mata sekarang ni? 16. Wah, sudah hampir memotong. Baiklah, kita akan belajar air menjadi lebih tumpat. Bagaimana kita nak belajar air tu, kita nak jadikan dia lagi tumpat. Okay. So objektif yang pertama. Okay, semua fokus nanti kita ada quiz. Siapa tak fokus dia tak dapat jawab quiz, tak dapatlah markah. Okay, yang pertama kita nak kenal pasti kaedah untuk menjadikan air lebih tumpat. Macam mana air tu daripada air biasa kita nak jadikan dia lebih tumpat. Itu yang pertama. Bubur garam. Yang kedua, Bubur garam. bubur garam betul. Okay, itu betul. Nanti kita akan belajar lagi. Sebab ada yang dah cikgu tengok dalam kelas ni, ada yang dah tahu. So baguslah. So yang kedua pula, kita nak belajar mengaplikasikan pengetahuan tentang ketumpatan. Okay, kita belajar tentang ketumpatan ni, apakah aplikasinya dalam kehidupan seharian kita, dalam suasana sekeliling kita. Apakah aplikasinya ketumpatan, kegunaan ketumpatan. Alright.
Yang pertama kita pergi kepada mengenal pasti kaedah untuk menjadikan air lebih tumpat. Jom tengok situasi ni. Apakah yang ada dalam bikar tu? Bola. Boleh jadi bola. Coklat. Okay, nampak macam bola ada coklat. Anggur, anggur. Sebenarnya dia adalah Anggur. anggur. Okay. Tak Anggur. kisahlah mana-mana pun kan. Tapi Anggur. kita panggil ni anggur. Okay, betul. So buah anggur ni dia tenggelam. Okay. Cikgu nak tanya. Sebab apa dia tenggelam dalam air tu? Buah anggur tu diletakkan dalam air sebab dia tenggelam. Lebih tumpat. Itu jawapan yang cikgu Lebih nak. tumpat. Jawapan yang tepat ialah Lebih tumpat daripada air. Bagus Jibril. Buah anggur dah lebih tumpat daripada air sebab tu dia tenggelam. Jom tengok perbualan kedua-dua orang pelajar ni. So kawan dia kata, buah anggur ni lebih tumpat daripada air sebab tu dah tenggelam kan. Dia pun pandai lah kan. Dia pandai macam kamu semua lah. Terus kawan dia cakap, dia terfikir, bolehkah anggur ini ditimbulkan di permukaan air? Boleh. Boleh. Campur garam dan gula. Boleh apa Cara garam? dia macam mana? Okay. Gula atau garam. Boleh. Okay, pandai. Okay, dengar cikgu nak cakap. Air tu menjadi boleh lebih timbul tumpat. jika air. Betul. Bila air lebih tumpat, anggur akan bukan Timbul. timbul. Ya. Air tumpat, betul. Siapa yang jawab tambahkan garam tadi pandai, nampak? Dia tambahkan garam. Okay, agak-agak apa jadi lepas tambahkan garam? Timbul. Naik. Timbul. Anggur akan timbul. Anggur timbul. Naik. Sebab apa anggur timbul? Naik. Sebab Timbul. Sebab Timbul. banyak. Sebab Garam dia lebih tumpat. jawapan yang betul adalah sebab air Air menjadi lebih tumpat. Lebih tumpat. Air garam lebih So buah dia akan tenggelam. Okay, mula-mula kita campurkan garam, kita gaul sampai dia larut. Lepas tu air tu akan jadi lagi tumpat lah. So bila air dia lagi tumpat, buah anggur tu akan timbul lah. Sebab dia kurang tumpat daripada air. Kan? Nak tengok video ke tak? Nak. Jom kita tengok video anggur. Kita tengok video anggur. Itu susah je kita tengok sendiri macam mana. Tidak beli lah. Nanti tak beli kat dia. Okay, boleh tutup mic dulu. Yang tak tutup mic ni nak kena tolak markah ke macam mana ni? Okay. Tengok video ni 28 saat je video ni. Okay, cikgu ulang lagi sekali Cikgu sangkut. Sangkut Okay tu dah okey dah. Tengok dia campur garam. Okay, dia campur, dia goyang sudu tu. Ya Allah, slow kan internet ni. Tak nampak skrin. Okay, goyang semua. Tengok tu. Timbul. Timbul. Dia timbul. Tadi dia tenggelam. Buk garam. Tengok awal-awal tengok Air awal. lebih tumpat. Garam atau gula. Tengok lagi sekali Tengok lagi sekali. Air lebih tumpat daripada anggur. Anggur. Apa tu? Anggur. Anggur. Magic lah. Magic ke? Anak-anak murid sekalian magic ke?
Cikgu nak ulang balik. Kenapa anggur tu timbul? Tadi dia tenggelam. Sebab apa? Sebab air lebih tumpat. Air lebih tumpat. Betul. Sebab air tu lebih tumpat daripada anggur. Sebab apa dia jadi lagi tumpat? Sebab dia campur garam. Pandai. Okey, bagus. Itulah yang pertama. So kita nak tengok yang kedua pula. Yang ni boleh tengok dalam buku teks sebenarnya. Siapa yang ada buku teks tu boleh buka buku surat berapa? Siapa yang tengah buka tu? 100. 100 buka buku surat 100. Ada satu eksperimen mengapungkan model ikan dalam air. Alat dan bahan dia bika. Sebab kita tak ada bika, dia menggunakan pisau. Sebab tu agak sedikit berbahayalah. Kena berhati-hati. Dan kena ada air, gula, spatula dan lobak merah. Jom kita tengok cara-cara dia. Okay, yang pertama, kita potong lobak. Lobak tu apa? Biasa kita panggil dalam bahasa Inggeris apa lobak? Carrot. So kita potong, kita ukir lobak tu jadi bentuk ikan. Okay, nampak? Cantik lah dia buat, betul tak? Jadi bentuk ikan cantik. Yang kedua, kita masukkan model ikan tu, ikan yang kita buat daripada carrot tu, ke dalam satu bika, dan kita masukkan satu sudu gula ke dalam air. Sebab awal-awal ni model tu tenggelam. Nampak? Bila dia letak ikan tu dalam tu, ikan tu tenggelam. Lepas tu dia masukkan satu sudu gula. Lepas tu dia gaul. Sebab apa nak gaul? Sebab nak bagilah Nak larut. Tambahlah gula sampailah ikan tu timbul. Pandai. Okay, nak tengok video ke tak? Okay, nak tengok video, tutup mic dulu. Sebab nanti bising. Tutup mic dulu. Tutup mic, jangan bising. Nanti Cantik kan jak konsol. okay, video ni video ikan tu lah. Kita tengok macam mana orang ni dia potong carrot tu sampai jadi bentuk ikan. Lawa pula tu dibuat. Lepas tu kita tengok dia masukkan gula. Dia macam tadi jugalah, tapi tadi masukkan garam. Kita saja nak try dengan model ikan. Jom belajar. Jangan lupa subscribe ya.
Tengok tu. Model ikan tu awalnya dia tenggelam. Lepas tu cikgu tu masukkan gula, cikgu tu kacau sampai larut. Air tu jadi lagi tumpat. Bila air tu jadi lagi tumpat, ikan tu Timbul. timbul. Pandai. Okay, jadi itulah dia kita dapat tengok daripada video tu. Dia video eksperimen lah. Daripada apa yang kita belajar tadi, yang cikgu tunjuk kat slide tu, itulah video dia punya praktikal ataupun eksperimen dia. Okay, jom untuk perbincangan. Cikgu nak tanya sedikit soalan. Okay. Yang pertama soalan dia, berapakah bilangan sudu gula yang diperlukan untuk menimbulkan model ikan tadi? 2. Yang fokus, siapa yang tengok betul-betul tadi, dia tahu berapa bilangan sudu. 2 Okay, siapa jawab 2? Raise hand. Saya 2 sudu. Ramai geng 2. Okay, jom kita tengok jawapan dia. Jawapan dia adalah pandainya 2 sudu, betul. Jibril and the gang. Dia tak 2 sudu je tadi. Dah cukup untuk menjadikan air itu lebih tumpat berbanding mana apa? Model ikan. Pandai. Okay, next question. Soalan kedua pula. Mengapakah model ikan boleh timbul setelah gula ditambahkan ke dalam air? Saya Okay, jangan jawab. Jangan jawab lagi. Semua turun tangan. Jibrin turun. Adam turun. Iman turun. Yang angkat tangan awal ni cikgu tak panggil lah. Sebab cikgu tahu dia angkat awal. Okay, cikgu kira sampai 3. 1, 2, 3. Okay, jom kita tengok. Haziq Ryan, okay. Jawab soalan ni, mengapakah model ikan boleh timbul setelah gula ditambahkan ke dalam air? Haziq Ryan. Sebab dia kurang tumpat. Sebab dia kurang tumpat. Yes. Itu pun jawapan yang betul. Sebab model ikan dah jadi kurang tumpat daripada air. Pandai Haziq. Ataupun jawapan lainnya, air tu dah menjadi lebih tumpat. Sama ada air tu menjadi lebih tumpat ataupun model ikan tu dia kurang tumpat daripada air tu. Sebab air tu dah makin tumpat. Lebih tumpat bila kita tambahkan gula. So bila air ni lagi tumpat, model ikan tu dia Timbul. pandai. Tepat sekali. Baiklah. Itulah dia yang pertama. Siapa nak bacakan untuk cikgu? Saya Aina Zahra. Okay, Aina Zahra baca. Saya. Aina Zahra baca yang pertama, yang kedua. Menambah garam ke dalam air boleh membuatkan air menjadi lebih tumpat. Menambahkan gula ke dalam air boleh membuatkan air menjadi lebih tumpat. Iya, itulah rumusannya daripada 2 eksperimen tadi. Yang pertama, anggur dia tambah garam, anggur tu timbul. Yang kedua, model ikan dia tambah gula, ikan tu timbul. Sebab apa? Sebab air Menjadi lebih tumpat. tepat sekali. Semua pandai. Jadi cikgu akan bagi markah kepada Aina Zahra dan Haziq Ryan. Okay, Haziq Ryan dah dapat 8 mata sekarang. Okay, Aina Zahra dah dapat 17 mata sekarang. Tinggi ya. Alright. Okay. Seterusnya. Okay, ni last sebelum kita main quiz ke. Ketumpatan cecair. Okay, ini pun boleh tengok dalam buku teks. Muka surat berapa kawan-kawan?
101. 101. Pandai. Okay, kita tengok tu ada gambar botol air. Dalam tu ada 3 jenis cecair. Ada air, ada minyak, ada gliserin. So, yang pertama kita masukkan air berwarna. Okay, baca tu alangkah. Ya? Ya? Cikgu, glisterin tu apa? Gliserin tu apa? Soalan yang bagus. Gliserin tu adalah sejenis cecair berasaskan minyak. Dia lemak, berasaskan lemak gliserin ni. So kita tengok, adakah gliserin ni lebih tumpat daripada minyak ataupun air? So nanti saya akan tunjukkan lagi satu video. Gliserin ni jenis senang cerita berasaskan lemak lah. Kan? Cecair berasaskan lemak, gliserin. Contoh macam sabun pinggan. Tu contoh gliserin, sabun pinggan, lagi sirap gula tu gliserin. Betul lah. Contoh paling senang, sabun pencuci pinggan itu adalah sejenis gliserin jugalah, lebih kurang. Okay, thank you untuk soalan yang sangat baik tadi. Okay, langkah yang pertama cikgu cerita. Okay, ada 4 langkah di sini. Cikgu dah sampai 3. Okay, Jibrin angkat tangan dah. Sebutkan keempat-empat langkah tu. Daripada langkah pertama sampai 4. Apa? Langkah 1 sampai langkah 4. Sebutkan. Masukkan air berwarna ke dalam botol menggunakan corong turas dan diikuti dengan minyak masak. Tutup botol dengan ketat dan goncangkan. Biarkan beberapa ketika. Perhatikan perubahan yang berlaku. Masukkan gliserin secara perlahan-lahan ke dalam botol dan perhatikan perubahannya. Catatkan perhatian kamu dan bincangkan. Alright, terbaik Jibrin. Kita bagi 1 markah untuk Jibrin. Oh, Jibrin paling tinggi lah setakat ni. Okay. So, nak tengok video ke tak? Tengok video. Okay. Kita tunjuk satu video. Okay, semua tutup mic, fokus tengok video ni. Jom belajar. Jangan lupa subscribe ya. Hai, hari ini kita akan buat satu aktiviti untuk mempelajari ketumpatan cecair. Jom kita mula. Bahan-bahan yang diperlukan ialah botol kaca, sirap gula, minyak dan air berwarna. Pertama, kita perlu sediakan 1 botol kaca atau botol luksina. Kemudian masukkan air berwarna ke dalam botol tersebut. Seterusnya, tambahkan pula gula sirap. Kita juga boleh menggunakan gliserin ataupun cecair pencuci pinggan bagi menggantikan gula sirap. Seterusnya kita masukkan pula minyak. Okey, kemudian kita biarkan beberapa minit atau seketika. Akhirnya kita dapati bahawa cecair-cecair ini terbagi kepada lapisan yang berbeza kerana mempunyai ketumpatan berbeza.
Cecair-cecair ini juga tidak bercampur. Sirap gula paling tumpat, jadi ianya tenggelam dan berada di lapisan paling bawah. Manakala minyak pula kurang tumpat, jadi ianya timbul dan berada di lapisan atas. Hebat bukan? Jadi selamat mencuba. Tengok tadi cikgu tu masukkan 3 jenis cecair tu, lepas tu dia jadi 3 lapisan. Kenapa jadi macam tu? Siapa tahu? Air tu berbeza. Kenapa jadi 3 lapisan? berbeza. Benar tak? Jom yang paling tepat, iaitu ketumpatan dia berbeza. Atas sekali adalah minyak, yang kedua air berwarna, yang bawah sekali gliserin. Okey, minyak adalah kurang tumpat daripada Air. Warna. Okey, air berwarna kurang tumpat daripada Gliserin. gliserin. Okey, pandai. So, yang paling tumpat akan duduk dekat mana? Di bawah. Bawah sekali, pandai. Yang paling kurang tumpat? Atas. Atas sekali, pandai. Atas dan tengah. Gliserin lebih tumpat daripada Air. berwarna. air berwarna, pandai. Air berwarna lebih tumpat daripada minyak, pandai. So itulah dia. Okay, jom kita bandingkan. Okay, ketumpatan air berwarna, yang manakah paling tumpat? Jawapan dia? Minyak. Gliserin yang paling tumpat. Minyak kan duduk atas sekali. Yang duduk atas sekali tu dia paling kurang tumpat. Gliserin yang bawah sekali tu, sebab dia tumpat lah, dia duduk bawah. Yang manakah paling kurang tumpat? Minyak. Minyak basah, betul. Ya, jom susunkan ketumpatan cecair mengikut urutan menaik. Ketumpatan menaik. Mula-mula? Gliserin. Menaik, bukan menurun. Menaik. Mesti mula dengan yang paling kurang tumpat. Minyak, lepas tu Air berwarna. air warna, lepas tu betul. Nampak tu? Minyak masak, air warna, gliserin. Okey, seterusnya terakhir kita nak aplikasikan pengetahuan tentang ketumpatan. Yang pertama, inilah aplikasi ketumpatan. Tengok kapal. Kapal dan sahur. Kapal ni lagi berat daripada sahur, betul ke tak? Okay, cikgu nak tanya, kenapa kapal boleh timbul walaupun lagi berat daripada sahur? Sebab Ada pelampung. Sebab dia kurang tumpat. dia kurang tumpat. Sebab dia kurang tumpat tu betul. Sebab kapal ni kurang tumpat. Sebab apa dia kurang tumpat? Sebab Ada Daripada besi. dua-dua ni daripada besi. Sebab kapal ni ada ruang udara dalam badan tu. So dia akan jadi kurang tumpat daripada air. Dia akan timbul Ada atas air. ulang apa ni? Sahur Ubat tak? Sahur dia udara. padat. Sahur dia padat. Sahur dia padat, sebab tu dia berat dan dia jadi lagi tumpat daripada air. Yang kedua, daripada segi keselamatan. Tu gambar apa tu? Gambar orang berenang. Gambar orang berenang, dia pakai apa? Berenang. Pakai pelampung. Jaket keselamatan ataupun life jacket. Orang panggil. Okay, sebab apa orang tu boleh timbul bila dia pakai life jacket? Sebab dalam jaket tu ada. Sebab jaket tu hubung darah. Itu jawapan yang cikgu nak. Dah ada orang yang jawab betul tadi. Life jacket ni kurang tumpat daripada air. Betul? Oh, bila life jacket kurang tumpat daripada air, manusia pakai pula life jacket itu, manusia akan timbul lagi sekali lah. Timbul sekali lah dengan life jacket tu. Life jacket ni dia perbuat daripada bahan yang memang kurang tumpat pada air. Jauh beza ketumpatan dia. Sebab itulah life jacket ni sangat mudah untuk timbul. So manusia pun pakai. So manusia pakai timbul jugalah. So dia akan jadi lagi kurang tumpat pada air. Okay, pernah pakai? Pernah pakai tu pernah rasa lah. Nampak? Pernah Kita tak yang Pakai ni boat. yang pernah pakai tu kalau masuk dalam air mesti timbul. Macam pakai pelampung. Tak pernah masuk dalam Okey. laut. Tengok ni. Yang terakhir sekali, penternakan. Apakah yang biru-biru tu orang panggil?
Sangka ternakan ikan. Sangka ternakan ikan. Betul. Sebab apa dia boleh timbul? Kurang tumpat. Sebab dia kurang tumpat. Pandai. Ringan. Sebab dia punya tong biru tu, dalam tu ada ruang udara. So dia akan timbul. Sebab manusia pun boleh diri atas tu. So dapatlah dijadikan tempat sangka ternakan ikan. So kita nak main satu game, nak main tak? Main word wall. Quiz. Nak main word wall. Yeah, Okay, siapa nak main tutup mic. Dia buka word wall dulu. Okay, cikgu nak 5 orang je untuk jawab soalan ni. Okay, cikgu akan pilih nama lah Pilih nama lah, senang. Okay. Siapa tu? Faris Syahmi. Faris Syahmi ada? Ada. Faris Syahmi ada? Ada. Okay, jawab ni. Nombor berapa Faris Syahmi? Nak nombor berapa Faris Syahmi? Nombor 2. 2, okay. Tengok soalan nombor 2. Bagaimanakah kita boleh menjadikan air lebih tumpat? A, B atau C? Dengan menambahkan garam atau gula ke dalamnya. Okay, jom kita tengok betul ke tak. Betul, pandai Faris Syahmi. Kita bagi satu markah kat Faris Syahmi. Okay, Faris Syahmi jangan lupa siapkan tugasan Banyak lagi tugasan tak siap dah. Okay. Seterusnya. Kita ambil 3 orang je Afif Roslan ada? Afif Roslan ada tak? Ada? Okay, Afif Roslan nak nombor berapa? Afif Roslan nombor berapa? Nombor 5. Nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Objek yang tut daripada air akan timbul. A atau B? B, kurang tepat. B. Tumpat. B ke A? B. B kita tengok. Betul. Kita bagi satu mata dekat Afif. Nak Afif ni. Mana nama Afif? Ni. Afif pun tinggi mata dia. Dah 15 markah sekarang. Okay, last question Kita panggil 3 orang je lah. Sebab lepas ni ada lagi. 5 lah cikgu. Tak apa. Nanti kita main lagi. Aina Zahra. Okay, Aina Zahra ada? Ada. Aina Zahra? Okay, nombor berapa Aina Zahra? Sekejap, cikgu tunjuk. Okay, nombor berapa? 3. 3. Okay. Objek yang tut daripada air akan tenggelam. A atau B? A. A betul A? Lebih tumpat.
Alright, dan kita tengok. Betul. Sebab betul, kita bagi satu markah untuk Aina Zahra. Mana Aina? Aina. Aina pun tinggi mata dia. Aina sekarang 18 mata. Okey, sebab Jibrin dia minta nak 5 soalan, kita bagilah 5 soalan. Okey, Haziq Raya ada? Ada? Ada. Tak ada? Ada. Ada, okey. Nombor berapa Haziq Ryan? Nombor 1. Apakah contoh aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian kita? Baru belajar tadi. A, B ke C? A. Jaket keselamatan. Betul. Okay, kita bagi markah dekat Haziq Ryan. Sekarang ada 9 mata. Okay, last question. Kita tengok siapa yang akan dapat last question ni. Haikal Ikhwan ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Betul. Di mana? Tak ada. Haikal Ikhwan pergi mana tu? Ryan Iskandar. Ryan Iskandar ada? Tak ada. Ryan Iskandar pun tak ada juga. Okay, tapi kita putar lagi. Haikal Ikhwan ada? Ni tak ada tadi. Dua kali. Okey. Ryan Aduan tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada juga. Semua tak ada. Kita pusing lagi. Sikit lagi nak kena nama Jibrin. Aisyah Rehana. Aisyah Rehana ada? Aisyah? Ada ada. dah. Tadi ada. Ada, tengoklah kat sebelah orang. Aisyah mana Aisyah? Ah, Hello Aisyah? oh dah. Tak ada? Ada dalam ni tapi tak bunyi, Ada tak suara. cikgu. Tak ada. Mana Aisyah ni? Allah, Aisyah tak ada pula. Dia tak bunyi pun. Dia ada. Nakib Syahmi ada? Nakib Syahmi ada? Ada. Ada. Sorry. Cikgu lupa nak tunjuk cikgu spin. Tu Nakib Syahmi. Okay, soalan nombor 4. Okay, jawab Nakib. Minyak akan tempat kosong di permukaan air kerana minyak kurang tumpat daripada air. A atau B? B. B apa? Timbul. Timbul. Okay, kita tengok. Betul. Kenapa semua orang pandai-pandai ni? Baguslah. Okay, Nakib Nakib Syahmi pun tinggi mata dia. Sekarang ada 13 mata. Okay. So, kita kembali kepada latihan pengukuhan. Okay. Surat 65, 66 dan 67 nanti buat
Masih cuti. Boleh tak boleh? Boleh. Kita buat sekarang lah. Kita buat kat rumah nanti. Boleh. Cikgu hantar kaji. Okay, sekarang ni sebelum kita habiskan kelas, cikgu nak tanya satu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, yang ni semua orang kena diam. Yang raise hand je cikgu panggil. Sebab soalan ni memang yang betul-betul ada kemahiran berfikir aras tinggi je boleh jawab. Macam tu. Tutup mic. Cikgu panggil yang raise hand je. Okay. Soalan dia berbunyi, bagaimanakah buah oren boleh ditenggelamkan ke dalam air? Okay, sekarang ni cikgu akan kira sampai 3. Izara turun. Yang angkat awal cikgu tak panggil lah. 1, 2, 3. Haziq Ryan, macam mana cara nak buat buah oren boleh ditenggelamkan ke dalam air? Haziq Ryan, macam mana? Macam mana cara nak bagi buah oren tenggelam? Tak tahu? Ya? Tak jelas jawapan dia. Okay, kita bagi Iman. Iman Nadia. Macam mana cara dia, Iman? Tak tahu juga. Apa? Ni nak bagi buah oren tenggelam dalam air. Cakap kat cikgu. Bekukan buah oren tu. Bekukan. Sikit lagi. Bukan bekukan. Jauh lagi. Ada cara lain. Macam mana? Kurangkan gula dengan garam kot. Bukan. Kita kena usik oren tu je. Okay, seterusnya Afif. Afif tahu? Kalau tak tahu, cikgu bagi jawapan lah. Semua tak tahu Kurangkan garam ah? Okay, kalau tak tahu, cikgu dah tutup dah. Tak ada siapa boleh jawab Jawapan dia adalah kupas kulit buah oren tersebut. Kita kena kupas kulit dia baru kita boleh tenggelamkan dia. Nampak contoh? Cikgu bagi contoh gambar. Tengok gambar dekat skrin tu. Okay, mula-mula dia masukkan oren tu dalam air dan dia timbul. Okay, nampak dia timbul. Lepas tu, dia kupas. Lepas dia kupas dia masukkan balik, buah oren tu tenggelam. Itulah jawapannya. Kita kena kupas dulu kulit buah oren tu. Sebab apa? Sebab buah oren yang kita belum kupas ada memerangkap udara dalam kulit oren tu. So bila kita kupas, dia akan jadi lagi tumpat daripada air. Bila kita tak kupas, udara terperangkap tu menjadikan buah oren itu terapung. Sebab buah oren itu jadi kurang tumpat daripada air. So kita kupas dulu kulit dia, bagi dia tak ada ruang udara dalam tu, dan dia akan jadi lagi tumpat lah daripada, dan dia tenggelam ke dasar air. Itulah jawapan dia. Faham ke? Faham? Faham. Okay lah, kita nak habis kelas lah. Kita nak tengok rumusan. Ya. Cikgu, Ya. boleh tak kerja sekolah tu cikgu hantar dekat GC? Boleh. Sekarang Okay, lepas kelas cikgu buat. Okey cikgu. Alright. Okay, rumusan. Okay, siapa nak bacakan rumusan? Iman Nadia. Okay, sila. Saya. Air boleh menjadi lebih tumpat dengan menambahkan garam atau gula ke dalamnya. Betul. Keselamatan dalam kehidupan harian. A. Jaket keselamatan perenang. B. Sauh besi. C. Pelampung sangkar ikan. Ya, itulah rumusannya. Yang pertama, kita boleh jadikan air tu lagi tumpat bila kita tambah garam, tambah gula. Macam kita tengok tadi, anggur tu mula-mula tenggelam, tambah garam dia timbul. Kan? Model ikan tu mula-mula tenggelam, kita tambahkan garam, dia timbul. Sebab apa dia timbul? Sebab air? Sebab apa?
air boleh menjadi menjadi tumpat. Ya, pandai. Semua pandai. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar juga aplikasi. Tengok jaket keselamatan tu aplikasi konsep ketumpatan lah tu. Jaket tu ada ruang udara. Material tu, bahan dia tu kurang tumpat daripada air. Dan sahu besi pun macam tu. Sahu besi padat so lagi tumpat pada air. Pelampung sangkar ingkar pun macam tu. So kita dah 10.30. 11.30. So lepas ni ada kelas ke tak? Ada. So cikgu tamatkanlah kelas di sini. Jangan lupa nanti cikgu sediakan tapak dalam GC. Buat latihan muka surat 65, 66, 67. 67. Tanda siapa yang nak tanda? 65, 66, 67. 66, 67. Muaz dah tolong tuliskan terbaik Muaz. 65, 66, 67. Lepas ni cikgu sediakan tapak, kamu submit dan turn in terus. Okay? Cikgu 65 bukan cikgu dah suruh buat tu. Cikgu 65 dah siap ke? dengan Kalau dah buat 66 dengan 65 dah 67 je lah. buat. Okey, tak apa, nanti cikgu check balik. Nanti kamu semak GC, semak arahan. Muka surat berapa tu kamu submit je. Okay? Cikgu lepas tu kena turn in lah cikgu. Ya, pastikan turn in sebab cikgu nak bagi markah kat kelas dojo. Kalau kamu tak turn in, maka kamu sikit nanti. Okey, terima kasih semua. Bye cikgu. Bye. Cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Sama.